Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nathiqu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا بأعظم دين شرع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتدى بتعاليمه إلى يوم الحشر والجزاء أما بعد. Yang dihormati Al-Fadil Ustaz Khidir selaku pengurusi majlis pada pagi ini, dan dikasihi Timbalan Mufti Negeri Perlis, NC UMAM Universiti Muhammadiyah Cawangan Perlis, Profesor Dr. Walio Siswato, TNC Dr. Wahid Ridwan, TNC UMAM, para ulama, para ustaz, para pendakwah, para pendidik, wakil-wakil agensi kerajaan pusat dan juga negeri, seterusnya hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan bersama-sama bagi mengupas dan memberikan pencerahan berkaitan tajuk yang telah difatwa dan dipilih oleh ahli jawatankuasa fatwa Perlis untuk makluman kita bersama, iaitu fatwa berkaitan jarak solat qasar, fatwa berkaitan tempoh dibenarkan solat jamak dan qasar, fatwa berkaitan pengguguran janin cacat, dan fatwa berkaitan dengan sulam bedak, tanang rambut dan juga janggut. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita pergi kepada yang pertama dia, iaitu saya tidak susun sebagaimana yang tercatat dalam buku ni. Saya susun bagaimana yang ada di dalam slide saya. Kita pergi fokus yang pertama kepada fatwa tentang jarak yang membolehkan solat qasar yang dipilih oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis. Dipilih dan diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis. Oleh kerana saya akan membentangkan 4 tajuk. 4 tajuk ni sebenarnya akan memakan masa yang agak lama. Jadi saya fokuskan setiap tajuk tu mungkin 20 minit sahaja. Jadi 4 tajuk tu mungkin sejam 20 minit, ada baki 10 minit lagi. Kalau ada kesempatan untuk sesi soal jawab, kita bagi kesempatan itu. Tapi kalau tidak ada kesempatan untuk sesi soal jawab, kita tidak akan ada sesi soal jawab. Kita terus bersama dengan majlis Datuk Mufti nanti dah. Maklumlah tajuk ini tuan-tuan, kami di Jawatankuasa Fatwa membincang kesiap tajuk itu dalam tempoh yang agak lama untuk memutuskan sesuatu keputusan yang menjadi pilihan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis. Jadi ada 4 tajuk ni. 4 tajuk ni, setiap tajuk ni kalau kita nak bahas betul-betul lah, satu tajuk sudah memerlukan masa 4 hari 4 malam. Jadi 4 hari 4 malam dikali dengan 4 jadi 16 hari 16 malam. Maknanya tuan-tuan mesti berada di dalam dewan ini 16 hari 16 malam tanpa henti dan tanpa balik ke rumah masing-masing. Itu saya punya seluruh lah. Sebab itu kita ringkaskan ya. Yang penting disebut kepada masyarakat awam, kita nak tahu natijah daripada fatwa yang diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis. Kita pergi yang pertama je. Saya pun tidak akan pergi cara terperinci sangat. Kita akan pergi benda-benda yang kasar, yang mudah kita faham. Pertama sekali, fatwa tentang jarak yang membolehkan solat qasar. Ada beberapa pandangan ulama ni. Kurang-kurangnya ada 3 pandangan ulama. Pertama, golongan yang pertama, iaitu golongan majoriti ulama yang terdiri daripada ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, berpendapat jarak yang membolehkan qasar salat ialah 4 bur.
16 fasah atau 48 batu. Sesetengah ulama berpendapat jaraknya ialah 2 hari perjalanan dengan menggunakan unta. Manakala sebahagian yang lain pula menetapkan perjalanan yang melibatkan 1 hari 1 malam. 1 farsah sama dengan 3 km dan 1 batu sama dengan 1848 meter. Itu golongan pertama. Jadi golongan pertama kata mesti perjalanan itu yang membolehkan qasar salat ialah 4 bur, istilah lama dah. Ataupun dengan bahasa yang lebih dekat 48 batu. 48 batu tu dalam konteks sekarang paling kurang ialah 80 km atau 81 km. Jadi kalau tuan-tuan baca kitab fiqh dalam apa ni Sabil Muhtadin ke ada dalam kitab, dia meletakkan angka yang berbeza-beza. Ada 86, ada 90, ada 96. Jadi yang menjadi pilihan dalam fatwa kita ialah 80 km. Bermakna kalau tuan-tuan bergerak dalam, kalau ikut menjadi ulama ni, tuan-tuan bergerak dengan apa ni melebihi jarak seperti itu, maka kita dibolehkan untuk menunaikan qasar salat ni. Golongan kedua, ulama mazhab Hanafi berpendapat jarak membolehkan qasar salat ialah perjalanan 3 hari 3 malam dengan menggunakan unta. 3 hari 3 malam dalam konteks zaman dululah. 3 hari 3 malam zaman kita ni kalau naik kereta, lebih daripada unta dah. 3 hari 3 malam, maknanya kalau kita start dari Perlis ni 3 hari 3 malam keluar kat Rusia tu. Ya, 3 hari 3 malam naik kereta. Kalau keluar dekat Rusia tu 3 hari 3 malam zaman dulu naik unta. Jadi unta ni satu kenderaan yang biasa digunakan lah. Kemudian seterusnya, ulama mazhab Zahiri berpendapat tidak ada penentuan tertentu kepada jarak yang membolehkan qasar salat. Sebaliknya harus berlakukan qasar di dalam setiap perjalanan yang dinamakan sebagai musafir dari segi uruf dan juga bahasa, termasuk bermusafir ke luar negara, bermusafir dengan menaiki kenderaan walaupun sekadar jarak 3 batu sahaja. 3 batu sahaja, kalau ikut pandangan fuqaha ataupun pandangan mazhab Zahiri sudah boleh diqasarkan salat. Dan membawa bekalan pula. Maknanya kalau tuan-tuan berjalan dengan jarak 3 batu, cara perjalanan kita tu kita bawa dalam kereta semua sekali dah, dengan barang, dengan apa semua sekali, yang boleh ditafsirkan sebagai hendak bermusafir walaupun perjalanan hanya 3 batu saja, menurut golongan ini sudah dikira sebagai layak untuk kita qasar solat. Tapi sekarang rasa tak timbul isu jalan 3 batu nak qasar dah kan? Sebab kita boleh lipat balik dengan kereta. Kerana semua di antara kita ini mempunyai kereta dengan berbagai-bagai jenis. Kemudian seterusnya, punca perbezaan pendapat. Kenapa boleh jadi perbezaan pendapat ulama tentang jarak yang membolehkan qasar salat? Merujuk kepada pertentangan makna yang boleh diterima akal dengan lafaz yang dinaskan di dalam syarah. Makna yang boleh diterima akal dari segi keharusan qasar ialah menghilangkan kesukaran daripada orang yang bermusafir. Ada kata diharuskan kita qasar pasal kita nak menghilangkan kesukaran. Sebab biasanya orang musafir ni dia akan mendapat kesukaran. Jadi nak menghilangkan kesukaran itu, maka diharuskan kita qasar. Sebaliknya berdasarkan pada lafaz dinahkan oleh syarak ialah lafaz musafir semata-mata. Ada mengatakan bahawa apabila kita berada pada musafir, pada status musafir, meskipun kita tidak sukar, tidak ada kesukaran, tapi kita berada pada status musafir, kita layak qasar salat. Jadi kita ada dua lah. Satu kata sukar dalam musafir itu menjadi punca kepada qasar salat. Satu kata musafir, semata-mata musafir itu sudah melayakkan kita qasar salat. Golongan ulama yang meraihkan makna yang boleh diterima oleh akal mensyaratkan perjalanan itu hendaklah perjalanan yang panjang yang melibatkan kesukaran bagi mengharuskan qasar salat. Mereka berbeza pendapat dalam menentukan jarak. Ada yang menetapkan sejauh 4 burd atau 48 tadi, dan ada juga menetapkan berjarak sekira 3 hari 3 malam perjalanan. Golongan ulama yang meraihkan lafaz yang dinaskan oleh syarak tidak mensyaratkan perjalanan yang panjang bagi mengharuskan qasar salat. Sebaliknya mengharuskan qasar salat ke atas sebarang bentuk perjalanan yang dinamakan sebagai musafir. Jadi di situ nampak perbezaan. Jadi satu kata atas nama musafir. Atas nama musafir tak kira lah dia panjang ke pendek ke. Satu golongan mengatakan sudah melayakkan seseorang itu mengqasarkan salat. Satu golongan kata tidak begitu sebab dia melihat kesukaran dalam musafir. Sukar ataupun tidak. Kita tengok sikit dalil golongan pertama. Saya cuba ringkaskan tuan sebab ni memerlukan masa lebih sekitar 20 minit saja dia. Dalil golongan pertama, golongan ini diwakili oleh majoriti ulama yang berpendapat diharuskan qasar salat apabila melibatkan perjalanan sejauh 4 burd berdalilkan dalil-dalil berikut.
Iaitu Al-Imam Al-Baihaqi dan lain-lain meriwayatkan kepada Abbas radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, wahai penduduk Mekah, saya terjemah terus atau nak ringkaskan. Yang terjemahannya, wahai penduduk Mekah, jangan anda sekalian mengkasarkan salat dalam jalan yang kurang daripada 4 bur daripada Mekah ke Asfan. Yang pertama. Yang kedua, hadis riwayat Al-Bukhari secara ta'liq dengan lafaz Ibnu Abbas dan Ibnu Umar mengkasarkan salat dan berbuka puasa dalam jarak jalanan sejauh 4 bur, iaitu lebih kurang 16 fasah, ataupun dengan lain perkataan 48 batu ataupun 80 km dalam konteks dipilih oleh Jabatan Kuasa Fatwa Perlis. Jarak 4 bur menimbulkan berbagai kesukaran dalam perjalanan. Biasanya zaman dulu jarak 80 km ni memang kita akan berdepan dengan berbagai kesukaran. Hari ini pun tuan-tuan, kita bermusafir antara naik kereta kan. Antaranya kita naik bas. Dari sudut kesukaran ada ataupun tidak? Dari segi kesukaran ada ataupun tidak? Tetap ada, walaupun tuan-tuan musafir naik kereta, walaupun tuan-tuan musafir menggunakan bas ekspres, walaupun tuan-tuan musafir menggunakan ETS. Tapi tuan-tuan tetap menghadapi kesukaran. Sebab musafir ni as-safar qit'atun minal azab, kata orang Arab. Bermusafir itu sebahagian dari penderitaan. Dan bila kita musafir nak tidur lena tak boleh. Tuan-tuan duduk dalam bas kan, nak tidur macam rumah kita tak boleh. Duduk tidur gitu je. Tak boleh nak tidur, nak menggeliat sana, menggeliat sini, tak boleh. Dalam bas, untuk ruang setakat kita tu saja. Itulah dia, as-safar qit'atun minal azab. Itu bukan hadis. Sebahagian daripada kata-kata orang Arab. Kemudian seterusnya, golongan kedua, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan, dalil golongan kedua dia, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, terjemahannya, wanita tidak boleh bermusafir selama 3 hari kecuali bersama dengan mahram. Wanita tidak boleh musafir selama 3 hari kecuali bersama mahram. Jadi benda ni telah dibahaskan. Dulu semasa saya menuntut Universiti Azhar tak jadi isu. Bila kita balik Universiti Azhar, pelajar Azhar duk bincang. Pelajar-pelajar Malaysia yang pergi ke Universiti Al-Azhar, mereka duduk Universiti Azhar tu 3 hari 3 malam ke 3 tahun 3 malam? 3 tahun. Tiba-tiba ada mengatakan bahawa mereka tidak boleh musafir. Tak boleh musafir macam mana? Mereka sudah berada di Mesir. Jadi satu perbahasan macam tu. Saya nampak pelajar kita ni tak ada isu nak bahas. Pelajar kita dah musafir dekat sana dah. Dah duduk di Mesir. Baru dia nak bahas. Perempuan ni boleh duduk musafir keluar negara kerana tujuan belajar. Sebenarnya tuan-tuan, tidak ada masalah kalau kita memakai pandangan yang mengatakan Muslimat boleh bermusafir kalau jalannya aman, kalau dia ada mahram, terutama sekali sesama wanita yang diyakini boleh menjaga kita dan dipercayai dalam perjalanan. Muslim riwayatkan dalam sahih daripada Ali bin Abi Talib tentang hukum menyapu khuf. Nabi SAW mengharuskan 3 hari 3 malam bagi musafir. Khuf jadi pakai, tak dibuang, ambil sembahyang tak dibuang, boleh sapu atas khuf. Khuf ni satu kasut ya, yang biasa dipakai negara Arab. Kita agak jarang lah tengok di Malaysia ni, kecuali kasut boleh kita kaitkan dengan polis. Pasukan polis ada apa ni? Polis trafik. Kasut macam polis trafik itu dalam kajian saya dalam bab lain lah. Dia boleh pakai kasut tu kalau dia musafir 3 hari 3 malam dia tak cabut, dia boleh ambil sembahyang dengan sapu atas kasut. Kalau semasa bertugas boleh sapu sehari semalam tanpa dicabut. Itu memberi satu kemudahan kepada pasukan polis kita untuk turut serta menunaikan solat jemaah ke solat Jumaat ketika mengiringi orang-orang kenamaan. Dari segi logiknya, bilangan 3 adalah bilangan banyak yang paling kurang sekali dan merupakan bilangan sedikit yang paling banyak sekali. Kerana itu tidak harus pada seseorang mengkasarkan salat dalam perjalanan yang sedikit. Sebaliknya wajib dilakukan pada bilangan perjalanan yang merupakan minimum kepada bilangan yang banyak, iaitu 3 hari, kongkan 3 hari. Jadi 3 hari itu dalam konteks zaman dulu. Zaman sekarang ni, kalau kita nak kira perjalanan kita 3 hari dengan naik kereta, macam saya sebut tadilah. Tuan-tuan start kereta dari Perlis ni, kereta start tu kelajuannya 1,200 km sejam dah. Sebab tu, tuan-tuan, siapa-siapa Indonesia tu. Ataupun siapa-siapa tu Australia tu. Sebab tu kita tak kira dengan menggunakan kereta, tapi di sini kita guna pandangan ulama lama yang mengambil kira perjalanan menggunakan unta dia. Kemudian ini dalil golongan yang ketiga, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salat.
In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Maksudnya apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa mengkasarkan, yakni memendekkan sembahyang, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang amat nyata bagi kamu. Surah An-Nisa ayat 101. Nas yang menyatakan bahawa keharusan berlakunya qasar salat. Cuma dikaitkan dengan ayat ini, kalau kamu bimbang kamu diserang oleh orang kafir. Maka zaman kita hari ini tidak ada lagi kebimbangan seperti itu. Namun hukumnya kekal sebagaimana biasanya, boleh qasar. Kemudian Muslim meriwayatkan di dalam sahih daripada Anas bin Malik, katanya, apabila Rasulullah SAW keluar pada jarak 3 batu atau 3 parsah, baginda menunaikan salat 2 rakaat. Syu'bah meriwayatkan hadis ini ragu-ragu, adakah lafaz 3 batu atau 3 farsah. Itu timbul keraguan dalam aspek itu. Menurut Ibnu Hajar, hadis ini adalah hadis yang paling sahih dan paling jelas tentang jarak mengqasarkan salat. Jadi disebut di situ apa? Disebut 3 batu ataupun disebut sebagai 3 parsah. Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, katanya, Allah Subhanahu wa taala memfardukan solat melalui lisan Nabi anda sebanyak 4 rakaat ketika berada di kampung halaman dan 2 rakaat ketika bermusafir. Ini jelasnya perbezaan antara orang yang berada di kampung fil hadr dengan orang yang ada fis safar. Kalau di kampung macam biasalah 4 rakaat, kalau ketika musafir maka boleh dikasarkan kepada 2 rakaat. Baik, saya tidak sebut perbahasan ke atas setiap dalil. Dalam kertas yang dibentangkan ada perbahasan ke atas setiap dalil. Kerana bila kita bahas, kita kemukakan dalil golongan pertama, kita bahas. Kita kemukakan dalil golongan kedua, kita bahas. Kita kemukakan dalil golongan ketiga, kita bahas balik. Saya melihat memakan masa yang amat panjang. Yang tu saja 4 hari 4 malam dah. Sangat panjang. Jadi terus kita pergi kepada apa yang dipilih oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis berkaitan dengan keharusan qasar salat. Sila perhatikan ya. Dalam buku ni pun dah ada disebutkan. Kita baca balik. Jarak perjalanan seseorang ke destinasi tertentu dibolehkan qasar berdasarkan pada 2 penilaian. Berdasarkan kepada 2 penilaian. Pertama, berdasarkan jarak, iaitu lebih kurang 80 km. Apa tuan-tuan puan-puan faham? Maknanya bagi orang Perlis. Sebab ini fatwa di Perlis. Maknanya tuan-tuan berada di Perlis ni, tuan-tuan bergerak sejauh 80 km atau lebih sikit 81 km kan, dalam perjalanan nak ke arah itu, dan kita keluar pada kawasan, kita sudah boleh qasar salat. Sebab syarat qasar salat ialah kita keluar daripada kawasan atau bangunan terakhir, atau pada kampung terakhir, atau daripada jambatan terakhir, atau daripada terusan terakhir, atau daripada sungai terakhir. Main terakhir saja. Terakhir. Jadi selepas terakhir itulah maka kita boleh start qasar salat. Tapi dalam kawasan sendiri tak boleh. Cuma jarak jalan tadi mestilah sampai 80 km. Itu menjadi pilihan di negeri Perlis. Jadi kalau tuan-tuan tengok fatwa negeri lain memilih 86 km, itu negeri lain punya fatwa. Negeri Perlis 80 je. Jadi tuan-tuan kedah niat nak pergi musafir, jarak jalannya melebihi 80, tak ada masalah lah. Negeri lain dia kata mesti melebihi 86 atau mesti melebihi 90. Itu terserah pada negeri lain. Kita tidak masuk campur tangan dalam fatwa dikeluarkan oleh negeri lain. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Tidak ada hadis sahih yang menetapkan jarak ini. Jarak 80 tu setelah dianalisis didapati tidak ada hadis sahih menetapkan jarak ini. Namun terdapat riwayat daripada Ibn Abbas yang mengambil kira jarak antara Mekah dengan Taif dan Mekah dengan Jeddah, yang bila diukur sekitar 80 km ataupun lebih sikit 81 km. Berdasarkan uruf yang mengambil kira sesuatu jarak perjalanan sebagai musafir, uruf ini mengambil kira kedudukan persiapan dan kesukaran yang berlaku dalam musafir tersebut. Jadi penilaian kita ada 2. 1, penilaian berdasarkan pada jarak. 2, penilaian berdasarkan uruf musafir itu sendiri. Uruf ini mengambil kira kedudukan persiapan, iaitu kalau kita nak jalan jauh, kita tengok keadaan kita. Kita nak jalan jauh, keadaan kita berjalan tu. Kalau sekadar kita lenggang kangkung aja, kan? Naik kereta, tak ada apa-apa bekalan dan tidak menampakkan bahawa kita nak musafir. Sekadar kita nak pergi ke Maiding Pulau Pinang, memang Maiding Pulau Pinang tu lebih dah. Memang waktu yang tu boleh. Tapi kita nak bincang segi uruf di sini, kalau jarak tu tak sampai 80 km macam mana? Boleh atau tidak berdasarkan fatwa Perlis ini? Jadi berdasarkan uruf yang mengambil kira sesuatu jarak perjalanan sebagai musafir,
Uruh ini mengambil kira kedudukan persiapan dan kesukaran yang berlaku dalam musafir tersebut. Pendapat ini tidak menghakkan jarak tertentu, maka dalam bab ni tak ada jarak. Tadi kita kira jarak, yang ni tak ada jarak melihat kesukaran. Orang yang berdepan musafir dia nak musafir, dia buat persediaan. Contoh paling jelas dalam bab ni siapa? Contoh paling jelas ialah tentera. Tentera, polis sewaktu dalam latihan. Jadi dengan adanya fatwa ni, dia boleh membantu pasukan polis, pasukan tentera yang dalam latihan. Kadang-kadang dia latihan jalan lasak, kan? Jalan lasak tu dia tak bawa beg, dalam beg tu macam-macam alat dia bawa. Jadi dan dia pula berjalan kaki. Kadang-kadang perjalanannya tak sampai pun 80 km, tapi kelelahan yang dia alami dalam perjalanan, kesukaran yang dia alami itu lebih macam dia berjalan lebih dari 80 km. Kelelahan dia tu. Sebab tu kalau dia berjalan sekitar 20 km, dia berjalan sekitar 25 km, dia berjalan sekitar 15 km, kelelahan dia tu kalau ikut fatwa Perlis ni sudah melayakkan dia qasar salat. Kalau ikut fatwa Perlis lah, kalau ada kem tentera di Perlis ni, orang ni panglima dia nakkan kita pakai fatwa ni, dia boleh pakai lah. Sebab saya dulu terlibat dalam dunia tentera, saya tahu tuan-tuan. Walaupun saya berkopiah, bukan tentera sekarang. Dulu saya terlibat dengan tentera. Dan ada latihan, dia panggil latihan jalan lasak. Latihan jalan lasak tu dia start daripada pukul 10 malam. Dia start pukul 10 malam. Masa kita nak latihan jalan lasak tu, kita akan menyanyi lagu Inilah Pahlawanku. Nyanyi lagu tu. Masa nyanyi lagu tu, masa segok kamarnya berdiri, pegang senjata begini macam nak perang fisabilillah. Tapi bila berjalan, tuan-tuan, bila berjalan kita dimaklumkan perjalanan kita hanya 15 km. Tapi tuan-tuan bayanglah, dengan senjata di atas, dengan batu bepang, tahu tak, batu tu dalam beg kita berat. Mula-mula jalan tu okey lagi, lama kelamaan jengkring. Jalan sampai 15 km, panglima kata kita tambah lagi 10 km, menjadikan jumlahnya 25 km. Wah, saya nak mati tu. Mana beratnya tentera tu tuan dengan atas ni dah. Jalan pula tengah malam, tak nampak apa jalan ni. Jalan gitulah. Jadi kita memikirkan tentang hal itu, maka munasabah kalau dipakai pandangan fatwa yang diputuskan negeri Perlis ini, iaitu tidak ada hak jarak tertentu bagi orang seperti ini. Ada? Bagi orang seperti ini tidak ada hak jarak, kerana dia isu dibincangkan di sini kesukaran. Kesukaran. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Asy-Syaukani, Muhammad Saleh bin Utsaimin, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Al-Qaradawi menyokong pendapat ini. Maknanya sebahagian ulama telah menyokong pendapat ini. Jadi tidak ada masalah dah. Jadi kita pilih pandangan seumpama ini. Jadi dua penilaian. Penilaian dari segi konsep jarak, penilaian dari segi konsep uruh ataupun kesukaran dalam bermusafir. Yang pertama ya. Yang pertama saya rasa dalam tempoh 20 minit sudah selesai. Tambah sikit lagi dalam fatwa Perlis menyebut, jika seseorang berkeyakinan yang uruh perjalanan itu suatu musafir, walaupun kurang daripada jarak 80 km, perjalanan tersebut dikira musafir. Macam saya sebut tadi. Namun jika sukar untuk menentukan kelayakan perjalanan yang untuk dianggap sebagai musafir, kan, dia pun tak bawa barang berat, nak kata musafir ke tak musafir, nak kata musafir ke tak musafir, boleh berpegang ketika itu dengan pendapat majoriti ulama yang menetapkan lebih kurang 80 km. Kalau kita ragu, kita kembali kepada 80 km untuk melayakkan dikira sebagai musafir. Jadi itu adalah dua bentuk penilaian kita. Seterusnya, fatwa berkaitan tempoh dibenarkan solat jamak dan qasar. Ini satu benda juga. Macam saya sekarang duduk di Perlis. Saya orang Terengganu. Bila saya balik ke Terengganu, berapa hari dibenarkan? Sepanjang saya berada di Terengganu, saya boleh qasar dan jamak. Ataupun dalam perjalanan tu qasar. Ada di sana jamak. Berapa hari saya boleh qasar dan jamak ataupun jamak sahaja? Ini yang diputuskan oleh pihak Perlis. Pertama sekali kita lihat qasar, pensyariatan qasar adalah kerana mengambil kira kesusahan yang dialami oleh orang musafir, sama ada dari sudut fizikal maupun mental. Jadi kesusahan itu ada dua, kesusahan fizikal, kesusahan mental. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, ada hadis sebut gitu deh. Tadi saya sebut ada kata-kata Arab. As-safar qit'atun minal azab. Musafir itu merupakan sebahagian daripada azab. Hadis riwayat Bukhari.
dan juga Muslim. Islam menggalakkan umatnya menerima keringanan yang Allah Ta'ala berikan dan mempertikaikan kurniaan dan tidak mempertikaikan kurniaan ini. Bukan mempertikaikan, tidak mempertikaikan kurniaan ini. Umar Al-Khattab meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Sadaqatun tasaddaqa biha alaikum faqbalu sadaqatah." Maksudnya, ia adalah sedekah, ia disedekahkan oleh Allah ke atas kamu, maka terimalah sedekahnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, qasar itu adalah sedekah yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita. Kita ambillah sedekah tu. Jangan pula buat action. Kita jalan dah jauh, tak apalah, kita jamuk tak apalah. Tak apalah, kita semayang tamang pun tak apa. Tetapi kadang-kadang berlaku kekeliruan dari sudut orang-orang yang musafir kan. Bila tuan musafir nak balik ke negeri macam saya, musafir nak balik ke Terengganu, kita singgah di RR. Bila kita nak semayang, kita tengok ada orang semayang. Kita tengok ada orang semayang kan. Kita tidak tahu imam yang semayang tu, dia semayang qasar ke seperti kita nak semayang ini, atau dia semayang tamam 4 rakaat. Kita tak tahu. Jadi kita nak buat macam mana? Biasa berlaku begitu kan. Kadang-kadang setengah orang dia nak mengambil jalan mudah, dia tak semayang ikut imam tu. Jadi bila tak semayang ikut imam, dia hilanglah dari segi fadilat berjamaah. Jadi dia semayang sendiri, selesai masalah dia. Tapi kalau kita nak ikut juga tu imam yang tak jelas dudukan. Ini qasar ke? Ini jamak ke tak jelas? Maka kita boleh taklidkan, dia panggil taklidkan niat kita mengikut pelaksanaan imam itu. Aku semayang zuhur, mengikut imam ni. Kalau dia taman, aku taman. Kalau dia qasar, aku qasar. Boleh buat macam tu jadi tiba-tiba tuan-tuan semayang, ingat-ingat kedua, dia buat 4, ikut je lah. Ingat-ingat keempat, dia buat 2, ikut je lah. Tak ada masalah. Ramai orang terkeliru kan. Jadi dia sudah semayang, macam mana lah. Saya tadi tak tahu imam tadi. Imam tu niat qasar ke jamuk, kita tak tahu, tamang ke. Jadi berlaku kekeliruan. Dia sebenarnya ada satu konsep diperkenalkan oleh Imam Nawawi. Boleh rujuk dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Dia panggil ta'liq. Ta'liq apa dah? Ta'liq niat kepada iman. Gantungkan niat tu kepada pelaksanaan iman. Sama ada qasar ataupun tamam. Kemudian jamak solat, kita dah tahu mengumpulkan 2 waktu solat, zuhur dan asar, atau maghrib dan isyak pada waktu pertama atau kedua, yang disebut sebagai jamak takdim ataupun jamak takhir dalam bahasa Arab. Jamak pada waktu pertama atau jamak pada waktu yang kedua. Dari segi pelaksanaan, para ulama bersepakat solat qasar disyariatkan bagi orang musafir, dan ini adalah jelas. Walau bagaimanapun, para ulama berbeza pandangan dalam masalah solat jamak untuk orang musafir. Jumhur ulama berpendapat orang musafir diberikan keringanan untuk menjamakkan solat seperti mana mereka diberikan keringanan untuk qasar. Itu jumhur ulama ni. Pasal apa? Pasal Rasulullah SAW menjamakkan solat ketika musafir tanpa ada keuzuran khusus. Disebutkan dengan jelas dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza irtahal qabla an tadhigha asy-syam akhara adh-dhuhra ila waqti al-'asr thumma yajma'u bainahuma wa idza zaghat salla adh-dhuhra thumma rakib. Nabi SAW apabila bertolak sebelum matahari tergelincir, belum masuk waktu zuhur, baginda melewatkan solat zuhur pada waktu asar. Jika telah masuk waktu zuhur, baginda melaksanakan solat zuhur sebelum bertolak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis di atas, para sahabat tidak menerangkan sebab Rasulullah berbuat demikian. Oleh itu, hadis di atas perlu dipaham secara umum, iaitu Rasulullah SAW menjamakkan solat zuhur dan asar kerana berada dalam pemusafiran. Ini saya sebutnya sebagai dasar awal. Kita terus pergi tuan-tuan untuk pendapat ulama. Pendapat ulama ni berhubung dengan niat. Golongan pertama menyatakan orang-orang bermusafir yang tidak berniat untuk tinggal di tempat tersebut dalam tempoh tertentu secara khusus. Kita pergi satu tempat, kita tak niat untuk tinggal di tempat itu. Tak ada niat langsung. Macam mungkin kita pergi kursus, lepas tu cuma kita ada macam ni. Kalau kursus tu siap awal, aku balik. Tapi tak tahu tempoh. Di mana dia siap, begitulah aku balik. Contohnya. Yang kedua, orang-orang bermusafir yang telah berniat untuk tinggal di satu tempat dalam tempoh waktu tertentu secara khusus. Golongan pertama tidak berniat. Golongan kedua berniat. Ada tempoh tertentu. Para ulama berbeza pandangan dalam menentukan tempoh dibenarkan untuk mengqasarkan solat kepada dua-dua golongan di atas sehingga 18 pandangan. Ada 18 pandangan. Jadi kalau saya hurai 18 pandangan tu, maka dia akan melibatkan 18 hari. Jadi panjang. Jadi saya terus kepada fokus ini.
Orang musafir yang tidak berniat, bagi pertama. Orang musafir yang tidak berniat untuk tinggal di satu tempat dalam tempoh tertentu terbahagi pada dua golongan. Golongan pertama ialah orang yang berada di tempat tersebut kerana urusan penting dan akan pulang sebaik saja selesai melaksanakan urusan tersebut. Ini golongan pertama. Dia ada urusan penting, selesai urusan dia akan balik. Golongan kedua ialah orang yang mendiami satu tempat tanpa keperluan khusus dan tidak pasti bilakah mereka akan meninggalkan tempat tersebut. Pandangan para ulama tentang kedua-dua golongan di atas terbahagi pada 4 pandangan. Panjang pula berbahasa. 4 pandangan pula. Pandangan pertama, seseorang itu dianggap sebagai musafir selagi mana dia tidak berniat untuk tinggal di tempat tersebut walaupun dalam tempoh yang lama. Maknanya tak pergi satu tempat, tak nak niat di situ, ya. Tapi tak tetapkan masa, ya. Maka dia kata dianggap berada dalam status musafir meskipun masa berada di situ lama, mungkin 6 bulan. Seperti mana dikemukakan oleh Ibn Munzir, mungkin 6 bulan duduk situ, duduk musafir, mungkin melibatkan masa setahun. Ini pandangan Ibn Taymiyah. Pandangan ini turut difatwakan oleh Bin Baz sebelum dia menarik balik fatwa tersebut berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang tidak menentukan hak maksimum bagi tempoh musafir. Apabila tidak ada dalil jelas yang menghakkan tempoh musafir, maka satu musafir bergantung kepada niat orang tersebut. Ini golongan pertama ni. Pandangan kedua, seseorang dianggap musafir jika ada urusan perlu diselesaikan walaupun tinggal di suatu tempat dalam tempoh yang lama sehingga bertahun-tahun sekalipun. Ini adalah pandangan jumhur ulama dari kalangan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali dan dipilih oleh Ibnu Utsaimin sebagai pandangan yang paling rajih ataupun paling kuat. Seorang itu dianggap musafir jika ada urusan perlu diselesaikan. Dia ada urusan pergi ke tempat nak selesai, tapi tak selesai. Dia duduk di situ bertahun-tahun. Malah pandangan ini dinukilkan sebagai ijma' pada ulama oleh Ibn Abdul Bar dan At-Tirmizi. Pandangan kedua. Pandangan ketiga, dalam mazhab Syafi'i berpandangan, seorang musafir yang tinggal di satu tempat kerana ada urusan boleh mengqasarkan solat sehingga 17, 18 atau 19 hari. Maknanya kalau tuan-tuan pergi kursus, bos kita tak beritahu berapa lama kursus, kita duduk jangka, esok ke? Selesai. Esok ke? Duk main gitu lah. Bangun pagi, esok ke? Bangun pagi, esok pula, lusa pula, esok ke? Tertanya-tanya. Maka benda tu boleh berlalu antara 17, 18, 19. Selama 17, 18 atau 19 hari itu, dia boleh kosong lah. Sebab kita tak tahu bila kita akan pulang. Tempoh 17 hari diambil daripada hadis Ibn Abbas yang telah disebutkan di atas. Dan hadis tersebut disahihkan oleh Ibn Hibban dan Al-Arnaud. Dan Ibnu Mulaqin turut menjelaskan ini adalah satu pandangan daripada Al-Imam Syafi'i. Tempoh 18 hari pula adalah pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Pandangan muktamad. Jadi pandangan muktamad ini adalah pandangan yang biasa dipakai oleh jawatan kuasa fatwa negeri-negeri selain daripada Perlis. Dia panggil muktamad. Kalau ada isu yang mana pendapat muktamad mazhab Syafi'i tidak ada, biasanya jawatan kuasa fatwa negeri selain Perlis akan memilih pandangan yang lebih mendatangkan maslahah kepada umat Islam di negeri berkenaan. Biasa begitu. Tempoh ini diambil dari riwayat Imran bin Husain tentang tempoh masa Rasulullah menetap di Mekah selepas memerangi kabilah Hawazin. Pendapat keempat, pandangan keempat, Al-Imam Nawawi menukilkan pandangan Ibn Ishaq dalam masalah ini di mana beliau hanya menhakkan kepada 4 hari sahaja. Jadi kalau tuan-tuan macam saya menetap di Perlis, saya nak balik ke rumah saya, kalau niat saya nak duduk 6 hari, 5 hari, maka dalam perjalanan sahajalah saya boleh qasar atau berjamak. Sampai di rumah saya tak boleh dah. Kalau ikut pandangan yang keempat ini. Dalam arti kata lain, seseorang itu perlu melaksanakan solat 4 rakaat sebaik sahaja masuk hari kelima di tempat tersebut. Baik. Orang musafir yang berniat untuk tinggal dalam tempoh waktu tertentu. Para ulama bersepakat, apabila seorang musafir berniat untuk bermukim di satu tempat, dia tidak lagi boleh mengqasarkan solat sebaik tiba di tempat tersebut. Sebab dia niat awal nak mukim dah, saya sebut saat ni, baru start saya bagi. Dia nak mukim lebih pada 4 hari contoh dia. Memang dia ada niat daripada awal dah. Kita kena beza istilah musafir, mukim, mustautin. Apa beza mustautin? Apa beza mukim? Apa beza musafir? Musafir faham. Mukim, macam saya sekarang bertugas di Perlis, maka saya dinamakan mukim. Saya bukan mustautin. Mustautin saya di Terengganu. Sebab nanti pada satu ketika nanti saya akan kembali ke tanah air tercinta. Ya, saya akan balik ke Terengganu. Terengganu tu mustautin saya.
Sekarang saya mungkin pun kena buat, ada setengah orang mungkin dia kata tak payah menunaikan solat Jumaat. Tidak, solat Jumaat itu wajib kepada mukim. Mustautin lagilah wajib. Yang tak wajibnya musafir. Itu pun ulama khilaf. Ada kata kalau kita berjalan kita dengar suara azan, afdal kita tunaikan solat Jumaat juga pasal dengar suara azan tu. Jadi para ulama bersepakat orang musafir berniat bermukim satu tempat, dia tidak lagi boleh mengqasarkan solat sebaik tiba tempat tersebut. Walau bagaimanapun para ulama berbeza pandangan dalam menentukan tempoh masa yang membezakan antara orang musafir dan orang yang telah bertukar status kepada bermukim. Pandangan pertama, apabila sampai sahaja di tempat tersebut, maka hilanglah rukhsah musafir dan wajib melaksanakan solat 4 rakaat tanpa qasar. Dalam perjalanan okey lagi, tapi sampai ke destinasi tak boleh lagi. Pandangan pertama hilang. Pandangan dinukilkan daripada Ibn Hazm daripada Sa'id bin Al-Jubair dalam kitab Al-Muhalla, dan Ibn Abdul Bar daripada Hasan Al-Basri disebut di dalam kitab At-Tamhid. Pandangan kedua, Ibn Battal meriwayatkan daripada Rabi'ah tidak boleh mengqasarkan solatnya apabila telah berniat untuk tinggal di tempat tersebut dalam tempoh sehari semalam. Dalam tempoh sehari semalam. Walau bagaimanapun pandangan ini syaz, pandangan yang agak janggal, kerana tidak ada satu riwayat pun Rasulullah SAW dan para sahabat menyempurnakan solat dalam tempoh ini. Dia nak sehari semalam. Pandangan yang kedua oleh Ibn Battal. Pandangan ketiga, tidak boleh mengqasarkan solat apabila berniat untuk tinggal selama 3 hari. Jadi kita tengok tadi tuan-tuan. Pandangan pertama, apabila sampai sahaja di tempat tersebut, hilang rukhsah musafir. Pandangan ketiga, tidak boleh mengqasarkan solat apabila berniat untuk tinggal selama 3 hari. Pandangan ini dinukilkan daripada Sa'id Al-Musayyab dalam satu riwayat daripada beliau. Kemudian pandangan yang keempat, tidak boleh mengqasarkan solat apabila telah berniat untuk tinggal di tempat tersebut selama 4 hari tanpa menghitung hari tiba dan hari bertolak. Hari tiba tempat tu dan hari kita bertolak pada tempat kita. Itu tak termasuk hari pergi dan hari pulang. Dalam arti kata lain, tempoh masa seorang itu masih berstatus musafir ialah 3 hari sahaja bagi golongan ini. Pandangan ini diriwayatkan daripada Malik. Dan Imam Syafi'i sebahagian daripada salah seperti Utsman bin Affan, dan riwayat yang lebih sahih daripada Sa'id bin Al-Musayyab. Kemudian juga pendapat Ibn Taimiyah sebagai pandangan lebih selamat bagi beliau lah. Pandangan ini juga merupakan pandangan muktamad dalam mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i. 3 hari je. Mana kita balik dengan kalau kita niat tak sekitar mana kita niat tak lebih daripada, kita katakan tak lebih dari 3 hari, 2 hari dan sebagainya, maka kita boleh qasar lagi lah. Dalam perjalanan rumah kita boleh jamak dan sebagainya. Qasar jamak boleh. Kemudian kita pergi pada fatwa pilihan jawatankuasa fatwa negeri Perlis. Baik. Para ulama bersepakat seseorang yang bermusafir dibolehkan untuk mengqasarkan solat 4 rakaat menjadi 2. Dimulakan teks fatwa macam tu. Okey, kita faham? Sebab dia nak menjelaskan konsep qasar. Dibolehkan mengqasarkan solat 4 rakaat kepada 2 rakaat. Majoriti ulama bersetuju. Seseorang yang bermusafir juga boleh menjamakkan solat kecuali mazhab Hanafi yang menghakkan jamak solat itu ketika berada di Muzdalifah semasa haji sahaja. Lain sikit. Yang kedua, walau bagaimanapun para ulama berbeza pendapat mengenai jarak yang membolehkan jamak dan qasar serta tempoh yang membolehkan seseorang musafir melakukan jamak dan qasar. Itu memang betul. Kita iktiraf tadi dah sebut 1 pendapat sampai kepada 4 pendapat. Maknanya perkara itu menimbulkan perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Adapun jarak yang membolehkan seseorang melakukan jamak dan qasar telah dikeluarkan fatwa oleh jawatankuasa ini yang bertajuk fatwa jarak solat qasar, iaitu 2 perkara tadi. Mengambil kira jarak 80 km atau mengambil kira uruf di mana perjalanan kita itu sangat sukar, walaupun tak sampai 80 km, mungkin 20 ke, maka orang itu boleh dianggap berada pada status musafir dan dia boleh qasar salat. Seperti saya kata dari tentera, polis yang terlibat dalam latihan-latihan tertentu. Yang keempat, berhubung tempoh yang membolehkan jamak dan qasar, jawatankuasa setelah meneliti pendapat pelbagai dalam kalangan para ulama mazhab yang 4, dia sebut tadi semua dalam mazhab 4, dia teliti pandangan-pandangan itu dan selain daripada mazhab 4 merumuskan seperti berikut. Seseorang yang bermusafir dan mengetahui tempoh akan berada di satu tempat boleh melakukan jamak dan qasar selagi tempoh tersebut tidak melebihi 3 hari. Artinya apa? Ini adalah pilihan negeri Perlis.
3 hari je. Maknanya tuan-tuan, saya duduk di sini, saya balik ke Terengganu, dalam tempoh 3 hari itu saja je. Lebih pada itu tidak boleh. Tanpa mengira hari tiba dan hari keluar. Hari pergi dengan hari kita balik. Jika dia mengetahui tempoh perjalanan di situ melebihi 3 hari. Maknanya daripada awal dah kita pergi itu, kita nak duduk 4 hari. Nak duduk 4 hari contohnya. Tanpa mengira hari masuk dan keluar, maka dia tidak boleh jamak dan qasar bermula daripada saat dia tiba di tempat itu. Tak boleh lah, lepas tu tak boleh dah sebab kita nak duduk 4 hari. Nak duduk 5 hari. Ini pandangan yang dipilih oleh tangkuasa Fatwa Negeri Perlis. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh mazhab Syafi'i dan ramai fuqaha lain. Pendapat ini lebih mengikat seseorang dalam menilai tempoh keizinan yang diberikan kepadanya semasa kemusafirannya. Artinya apa? Jadi tuan-tuan tengoklah kalau pergi kursus tu lebih dari 80 km, kita niat 4 hari duduk di sana. Kalau ikut fatwa ni tak boleh lah. Sebab kita tak 3 hari je. Dia hanya niat nak duduk 4 hari. Kita dah tahu dia tetapkan dalam kita punya atur cara tu 4 hari. Kalau 3 hari tak apa. Jadi tak ada masalah. Perkiraan ada pula perbahasan tentang bila dikira hari. Dalam Islam hari dikira selepas maghrib. Hari lepas maghrib baru dikira hari lain. Bukan ikut jumlah jam. Kita sampai pukul 3, lepas tu kita pukul 3 tu sampai pukul 3 esok pula hari. Bukan. Kita kira bukan jumlah hari ni, kita kira masuk waktu malam hari lain. Seterusnya di samping itu terdapat pendapat ulama. Saya baca balik. Maka dia tidak boleh jamak dan qasar bermula pada saat tiba di tempat itu. Ini adalah pendapat dipegang oleh mazhab Syafi'i dan ramai fuqaha lain. Artinya dalam bab ini, tangkuasa Fatwa Negeri Perlis berpegang dengan pendapat mazhab Syafi'i. Tuan-tuan perlu diingatkan, fatwa-fatwa dalam jawatan kuasa Fatwa Negeri Perlis ini, kalau kita perhatikan betul-betul, dia banyak berpihak kepada, walaupun dia tidak terikat dengan mazhab, tetapi dia banyak berpihak kepada mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Dan kadang-kadang dia berpihak kepada mazhab Hanafi, terutama dalam soal membengkan anak yang tak sah taraf. Nak beng anak tak sah taraf nah. Ada perbahasan panjang di situ. Ada kata tak boleh beng ni. Satu pasangan berzina. 3 bulan lepas berzina, dia berzina tuan-tuan. Lepas tu perempuan tu mengandung dulu. Lepas mengandung, nak ulang kemudian dia kahwin. Lepas tu contoh kita kata, lepas kahwin, sebulan kemudian melahirkan anak, contoh dia. Ataupun 3 bulan kemudian melahirkan anak. Anak tu boleh beng atau tidak kepada laki-laki yang berkahwin tadi. Jadi kita katakan, masa berlaku pembentukan benih itu tidak berada dalam dunia perkahwinan. Pasangan tu tak berkahwin lagi. Tapi sekarang dia dah kahwin dan suami itu mengaku bahawa anak itu adalah anak dia. Maka ketika itu layak dibengkan kepada suami berkenaan. Walaupun dalam mazhab Syafi'i kata tidak boleh kena beranak tu jangan lebih daripada 6 bulan. Satu lahzah. Mazhab Syafi'i kata. Mazhab Hanafi kata tak mesti begitu. Pasal Al-Quran mengatakan ud'uhum liabaihim. Apa dia? Ki Zaid bin Harisah. Zaid disebut nama Zaid bin Muhammad. Lepas tu turun ayat suruh panggil Zaid dengan nama ayah dia, bukan bin Muhammad, sebab Zaid bukan anak Muhammad. Jadi Zaid bin Harisah. Jadi ada ayat ud'uhum liabaihim, panggil mengikut nama mereka. Ayah Zaid masa tu tak masuk Islam. Ayah Zaid tu kafir. Maknanya walaupun orang tu kafir, tidak jadi masalah untuk nisbahkan keturunan dengan orang kafir itu. Jadi hak dalam Islam ni pula, ayah dan ibunya berzina. Ayah dan ibu berzina. Ayah dia kafir ke tidak? Tidak kafir. Takkanlah kita tak boleh nak bengkan pada ayah dia. Hak kafir kita boleh beng, hak Islam tak boleh beng. Banyak cantik. Sebab tu Perlis tuan-tuan mengambil pendekatan membengkan anak tu. Dia bukan, jangan tuan-tuan tafsir, ni ustaz kalau kita bengkan dia jadi menggalakkan perzinaan. Tak, itu rahsia keluarga. Kita tak tahu dia, keluarga dia je yang tahu gitu. Dengan cara itu menyelamatkan budak tu, kalau tidak jadi masalah. Di sekolah, cikgu panggil budak, Ahmad bin, tidak ada kena-mengena. Ruang bapa je dituliskan, tidak ada kena-mengena kan. Ahmad bin tidak ada kena-mengena. Jadi budak-budak tanya apa pasal ni? Ayah dia nama dia tidak ada kena-mengena ni.
Jadi aib budak tu banyak berlaku kemurungan kepada anak-anak yang tidak sah taraf di sekolah. Guru-guru tidak membantu, duk mencela dia ada. Jangan, dia tak bersalah. Sebab tu sebagian ulama membahaskan, anak-anak yang tak sah taraf ni, kalau dia hafaz Al-Quran 30 juz, dia lebih baik daripada anak-anak yang sah taraf yang tak hafal Quran 30 juz. Dan dia layak menjadi imam. Pasal dia hafal Quran. Kalau dia tak sah taraf tu, tak ada sebut syarat imam, syarat menjadi imam. Pertama, anak sah taraf. Tak ada. Tidak ada yang. Dan tuan-tuan pula tidak cek. Sebelum tuan-tuan persilakan seorang nampak dia pakai serban. Ya. Sila ke depan. Sebelum tu saya nak tanya satu soalan. Awaknya anak sah taraf ke tidak sah taraf? Ya. Kalau tuan-tuan tanya soalan itu, maka penyapu sampah naik atas kepala. Awak tak tanya, itu rahsia. Itu rahsia. Buat apa kita tanya? Baik. Panjang pula aku. Kita fatwa, jadi pergi tak sah taraf lah. Fatwa kita bab ni. Okey? Ada kaitan sedikit Tengah-tengah hari ni tu nampak tuan-tuan ngantuk. Jadi pada tuan-tuan ngantuk, jadi kita hiburkan dengan sedikit kata-kata indah. Di samping itu terdapat pendapat ulama seperti Imam Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim yang menyatakan seseorang yang bermusafir boleh untuk terus melakukan jamuk dan qasar tanpa terikat dengan tempoh perancangannya untuk berada di satu tempat selagi mana dia berniat untuk kembali ke tempat asalnya atau ke tempat lain apabila selesai urusan tempat tersebut. Pendapat kedua ini memudahkan mereka yang terbabit dengan urusan yang banyak di tempat musafiran. Dia berada di situ lebih tempoh 3 hari. Kedua-dua pendapat ini boleh diamalkan. Namun pendapat yang pertama lebih berhati-hati. Yang kata yang kita niat, tadi saya kata. Yang kedua ni kata, pendapat ulama yang dikemukakan oleh Imam Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim menyatakan seseorang musafir boleh terus melakukan jamuk dan qasar tanpa terikat dengan tempoh perancangannya. Jadi kita ada dua yang. Tadi kita pergi niat nak 4 hari. Tak boleh dah. Sampai saya tak boleh dah. Tapi kalau kita pergi satu tempat niat 3 hari, boleh lagi. Kemudian disebut pula pendapat kedua. Ini tujuan nak memudahkan kita. Kita pergi satu tempat, kemudian urusan kita tu tidak selesai dalam tempoh 3 hari. Lalu kita nak pakai pendapat Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim. Macam mana? Jawabnya boleh, kerana pendapat ini lebih memudahkan. Tetapi pendapat pertama tadi lebih berhati-hati. Jadi dua-dua ini dipandang, diterima. Boleh faham tak tu? Maknanya fatwa Fadli kata boleh diterima. Macam sekarang lah, tawaf menyentuh Kaabah. Tawaf sentuh Kaabah jadi isu. Kan? Tawaf sentuh Kaabah. Maka tawaf itu tidak sah. Itu sahaja tidak sah. Tawaf sebelumnya sah, yang tak sentuh tu. Dan pendapat yang tidak sah ini dia panggil pendapat asah, pendapat paling sahih dalam mazhab Syafi'i. Bila tak sah, memberi kesan kepada umrah yang dibuat. Dia dianggap pada dalam ihram, membawa kepada dia menikah orang tak boleh, sebab orang dalam ihram tak boleh menikahkan orang. Dan menyebabkan pernikahan itu tak sah. Tetapi pendapat yang sahih lawan kepada asah, nama dia sahih. Pendapat sahih kata walaupun seorang itu mengelilingi Kaabah terkena dinding, kita tetap sah pasal kita masih berada di luar Kaabah. Sebagian besar body kita berada di luar Kaabah. Kan? Jadi sah. Jadi kita boleh tak sekarang isu kita bertaklid pada satu pendapat yang boleh memudahkan kita bila timbul kritikal. Tuan-tuan bayang tak? Kita nak hukum orang tu 7 tahun tak sah umrah dia, 7 tahun anak dia nikah tak sah, lepas tu melahirkan anak. Siapa hati kita tak nak hukum cucu dia anak sah taraf. Jadi boleh kita menggunakan pendekatan taklid. Taklid boleh dilakukan selepas berlaku sesuatu peristiwa untuk satu masalah. Bukan taklid itu boleh berlaku sebelum nak buat satu perkara. Setelah buat satu perkara pun boleh berlaku taklid. Dan sahabat saya, Dr. Jamaluddin Hashim, dalam tulisan tentang haji kontemporari pun dia mengatakan boleh bertaklid untuk menyelamatkan keluarga tu. Jadi kita boleh pakai pendapat yang sahih. Ya, untuk menyelamatkan kawan tu, boleh pakai pendapat yang sahih. Jadi sahlah, kalau tidak mengana kawan tu. Macam kes saya di Terengganu, tuan-tuan. Ada musim kurban. Ini saya ambil sikit untuk mengelakkan mengantuk. Musim kurban, tuan-tuan, sembelih lembu kurban. 1 ekor lembu kongsi 7 orang. Semua orang tahu. 1 ekor lembu kongsi 7 orang, semua orang tahu. Tiba-tiba dia sembelih, lepas sembelih lembu tu dah mati dah. Bila dia nak lapah, dia tengok ada sedikit urat ni tidak putus. Urat tidak putus.
Lalu dia pun telefonlah kepada mufti. Ya. Mufti itu kawan saya lah. Dan mufti memutuskan tidak boleh dimakan lembu itu menjadi bangkai. Bukan tidak berlaku pendarahan tidak butuh. Beza tu. Darah keluar cuma dia tidak butuh sikit. Bukan tidak tembus, bukan tidak telus. Tidak butuh. Jadi orang Melayu maklum sajalah. Tak butuh. Refer kepada mufti kata tak boleh makan jadi bangkai. Maka dia kebumikanlah lembu berkenaan. Saya kata tuan-tuan, rugi ke tak rugi? Rugi boh. Lembu tu lembu sado, lembu jenis hak organ. Bukan lembu kuru kering, tidak berkualiti. Lembu sado boh. Lembu hak organ. Tak ada hak organ. Siapa-siapa yang minat gosti dia tahulah hak organ. Lepas tu orang tanya saya, dah benda tu dah, lembu tu telah dikebumikan. Orang tanya, baru ada hamba Allah tanya, Ustaz, macam mana lembu ni? Dah entah selesai macam mana? Oh, kita tanya dah mufti. Dah mufti kata macam mana? Mufti kata jadi bangkai. Jadi kita timbuh je lah jalan tanah. Jadi saya tak nak kata apalah, sebab dia dah tanya mufti dah jawab. Kita ikut mufti negeri lah. Tapi kalau benda tu ditanya pada saya sebelum itu, isu itu masih boleh diselamatkan. Kerana kita bertaklid kepada mazhab Maliki. Mazhab Maliki kata, kalau kita potong, tak ada, walaupun tak butuh, tapi pemotongan telah berlaku, darah telah keluar. Dan kita yakin lembu itu mati dengan sebab pendarahan yang berlaku. Mana lembu itu boleh makan walaupun tak butuh. Dalam mazhab Syafi'i pun, dalam Hasyiah Syarqawi ada sebut, kalau tuan-tuan sembelih ayam kan, tiba-tiba tak butuh, ayam tu sedang menggelupur, tuan-tuan pun sprong. Tak butuh. Misal katalah, tengah gelupur, tuan-tuan boleh tangkap balik ayat tu, putuskan bahagian yang tak butuh. Menurut Imam Syarqawi. Dalam mazhab Syafi'i pun ada. Jadi kadang-kadang kita ni terlalu rigid, terlalu rigid kepada mazhab sehingga kita jadi tidak baik dalam beragama. Kan? Macam orang lelaki lah akad nikah. Jadi rigid tu dah. Orang lelaki akad nikah betul. Aku terima nikah boleh. Dah dia terima, aku terima nikahnya dengan datang pula saksi sekali lagi apa ke benda pula sekali lagi, kawan tu dengan makhraj huruf yang betul dah. Aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya. Ada deru ma'agunah, bila gunah setiap. Aku terima nikah comel dah. Mari saksi sekali lagi kurang memuaskan. Aduh. Kawan tu 12 kali dah masuk tanda. Permudahkan permudahkan. Okey. Di samping itu terdapat pendapat ulama Ibn Taimiyah tadi, ini saya sebut ya. Adapun seorang musafir yang berada di satu tempat tanpa menetapkan tempoh keberadaan di situ. Dia duduk di satu tempat, dia tak tetap. Sebaliknya bergantung pada urusan yang hendak diuruskan yang mungkin melibatkan tempoh yang singkat atau panjang, maka dia boleh melakukan jamak dan qasar tanpa terhad kepada tempoh tertentu sekalipun memakan masa yang lama. Yang dalam mazhab Syafi'i tadi kita dah katakan, dia hanya boleh setakat 19 hari. Tapi dalam fatwa negeri Perlis, boleh, dia tidak terikat dengan tempoh 19 hari. Boleh walaupun dalam tempoh yang lama. Faham molek tek ni? Faham molek tek fatwa ni? Adapun seseorang musafir yang berada di satu tempat tanpa menetapkan tempoh keberadaannya di situ. Sebaliknya bergantung pada urusan yang hendak diuruskan yang mungkin melibatkan tempoh yang singkat atau panjang, boleh melakukan jamak dan qasar tanpa terhad pada tempoh tertentu sekalipun memakan masa yang lama. Dan akhir sekali, seseorang yang sentiasa bermusafir, ini macam mana driver bas. Driver bas ni hari-hari pergi sana ni, musafir, hidup dengan penuh kemusafiran. Cuba tuan-tuan tanya wanita depan kita ni, suaminya adalah seorang pekerja musafir. Hidup penuh dengan kemusafiran. Aku tanya, suami kerja apa? Musafir. Musafir. Kerja bawa lori lah. Bawa bahas pres. Seseorang yang sentiasa bermusafir tanpa menetap satu tempat seperti juru terbang, pelayar, angkasawan, pemandu pengangkutan awam dan seumpamanya, maka selama tempoh kemusafirannya itu dia boleh jamak dan qasar. Itu memberi kelonggaran kepada dia lah. Tak ada masalah kalau fatwa Perlis ni lah. Kalau fatwa negeri lain mungkin diikat dengan masa. Yang ni lagi relax ni. Okey, kita pergi pula isu yang ketiga. Sebelum tu tuan-tuan, ada satu isu lagi. Seseorang yang mempunyai 2 tempat tinggal atau lebih pada jarak musafir, dia tidak boleh melakukan jamak dan qasar di tempat tinggal utamanya. Artinya macam saya sekarang.
Ya, kita ada dua tempat tinggal. Saya di Terengganu, saya di sini. Tempat tinggal utama saya mana? Tempat tinggal utama saya di sini. Di Terengganu Apa ni? Di Perlis, Terengganu tak? Maka sepatutnya tak mikirnya tempat tinggal utama. Jadi tempat tinggal utama tu tidak boleh melakukan jamak maupun qasar. Dan macam mana pula orang yang berpoligami? Di mana seorang isterinya di Perlis, yang seorang lagi di Johor. Siapa suruh poligami? Itu jawapan dia. Ya, poligami ini sensitif bagi wanita, tidak sensitif bagi orang lelaki. Sangat membaguskan bagi mereka. Orang lelaki suka sangat poligami ya. Mudahnya pertama kalau nak poligami, ambillah isteri kedua tu letak dekat-dekat, jadi tak payah jamak qasar. Ya, tapi kalau keadaan tidak mengizinkan, mungkin berlaku peperangan dunia ketiga, dunia keempat dan sebagainya. Kerana peperangan sentiasa berlaku dalam dunia poligami. Sebab tu orang poligami memerlukan keimanan yang sangat mantap lah. Orang poligami ni tak macam orang biasa. Telinga dia pun lain. Memerlukan telinga yang sedikit tebal. Tuan-tuan macam sekalian, jadi kalau dia balik rumah isteri, itu dia ke tempat dia tu. Dia balik isteri sini pun dia ke tempat dia. Dan dia bergantung pada keadaan yang pertama tadi. Berapa hari nak duduk di sana. Kalau dia nak 4 hari, dia tak boleh dah. Kalau kurang daripada itu, tak apalah. Ini risiko daripada poligami melibatkan dua isteri yang berjauhan. Jadi sebagai sarananya, bawalah supaya berada di berdekatan. Kemudian turunnya fatwa berkaitan pengguguran janin cacat. Ada satu tesis PhD tuan-tuan daripada Mesir, dibuat oleh pelajar saya dalam bahasa Arab. Dia tulis tentang pengguguran janin cacat. Jadi sedikit banyak isi dia tu saya tengok ni. Pengguguran janin dalam bahasa Arab disebut ijhad. Menggugurkan kandungan yang tidak sempurna kejadiannya. Dalam bahasa Inggeris perkataan abortion digunakan untuk masuk penamatan kehamilan, keguguran atau pembuangan janin dari rahim sebelum tamat tempoh kehamilan yang normal. Baik, sebab baku kecacatan banyak lah. Biasanya bab gugur janin, bab cacat ni orang lelaki tidak ambil tahu. Orang lelaki hendak kahwin sahaja. Biasanya cacat dengan perempuan lah yang ambil tahu. Walaupun pada hari ini sila ambil tahu. Sejarah keluarga yang pernah mempunyai bayi yang cacat atau gangguan genetik yang lain. Jadi tuan-tuan takkanlah tuan-tuan nak kahwin, tuan-tuan tanya perempuan, awak ni genetik ada masalah keguguran ke tidak? Jangan tanya begitu, berbahaya kepada masa depan. Penggunaan dadah, pengambilan alkohol dan merokok ketika kehamilan. Orang perempuan yang pelik daripada orang lain. Biasa merokok, orang lelaki yang buat, orang perempuan merokok juga. Kehamilan pada usia lewat, maknanya dia kahwin tu kahwin lewat. 40 baru kahwin, 45 baru kahwin, 35 tak nak kahwin, 25 orang Pinang jual mahal. Umur 25 orang Pinang jual mahal, 45 terus jual murah. Kau mula nak mengandung susah. Salah satu di antaranya kehamilan pada usia lewat. Kalau hamil umur 40 tahun mesti doktor dia tak ada kerja lain. Dia kena bedah ya. Dia kena buat pembedahan. Penjagaan peranata yang tidak sebetul. Dia tidak sebetulnya beranak. Tapi mungkin dia berjalan macam gajuh jalan. Jadi gugur. Kalau kan kayuh basikal boleh ada. Main sukan. Menembak, latihan menembak dan sebagainya. Mungkin membawa kesan kepada janin yang berada dalam perut dia tadi. Penjagaan yang tak bagus lah. Dan juga virus dan sebagainya. Ini adalah dunia perubatan. Baik kita tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Oleh kerana masa ada lebih kurang 20 minit lagi, saya ada satu lagi. Kita terus pergi pada hukum menggugurkan kandungan. Hukum menggugurkan kandungan bergantung pada peringkat keadaan janin dalam kandungan. Nas syarak membahagikan pada 3 tahap. Nanti saya akan sentuh kalau ada masa. Apakah hukum menggugurkan janin cacat satu? Apakah hukum menggugurkan janin hasil daripada perzinaan? Pertama, tahap sebelum sempurna sifat, iaitu bermula daripada benih menempat dalam rahim. Kedua, tahap sempurna sifat janin sebagai manusia, iaitu setelah usia kandungan 40 hari. Ketiga, tahap ditiupkan roh, iaitu setelah janin berada dalam kandungan selama 120 hari atau 4 bulan seperti dinyatakan dalam hadis riwayat Ibn Mas'ud. Usia kandungan selepas ditiupkan roh, iaitu 4 bulan, 120 hari. Semua ulama bersepakat mengharamkan pengguguran janin selepas daripada 120 hari kalau tidak ada apa-apa mudarat. Malah ada yang kekal mengharamkan pengguguran walaupun kesan membiarkan kandungan akan bawa pada mudarat beribu. Ada ulama tetap bertegas lepas 120 hari. Kalau doktor kata ini kalau dibiarkan mengandung terus
menimbulkan mudarat. Ada ulama kata tak, dia tak boleh gugur. Tetap tak boleh gugur. Alasan yang diberikan ialah pengguguran di peringkat ini sudah boleh dianggap telah membunuh satu nyawa. Namun fatwa dalam mausu'ah fiqhiyah mengharuskan pengguguran selepas ditiupkan roh sekiranya pengguguran satu-satunya wasilah untuk menyelamatkan nyawa ibu. Kalau doktor pakar kata kalau tak digugur, salah satunya akan mati. Mak mati ke anak mati. Jadi, hak mana yang telah pasti? Nyawa ibu telah pasti. Nyawa anak belum pasti. Maka kita jaga yang pasti. Dan kita gugurkan yang belum pasti. Faham tu? Pasti-pasti. Bukan pasti sekolah agama tu. Tu pasti lain. Ini nyawa ibu sudah pasti. Nyawa anak belum pasti. Mana dia lahir nanti, belum pasti dia hidup. Ibu tu memang dah hidup dah. Jaga yang pasti untuk mengatasi masalah belum pasti. Mana pulak ni ustaz ni. Main pasti-pasti. Okey. Kemudian seterusnya, ia usia kandungan sebelum ditiupkan roh. Berlaku dua keadaan. Pertama, usia kandungan sebelum sempurna sifat sebelum 40 hari. Dalam keadaan kedua ini juga ulama berbeza pendapat. Syafi'iyah dan Hanabilah mengharuskan. Malikiyah, Imam Al-Ghazali mengharamkan ia digugur secara mutlak. Maksudnya haram digugurkan dalam semua peringkat kandungan, sama ada sebelum ataupun setelah ditiupkan roh. Imam Syafi'i kata boleh yang. Sebab dulu pernah berlaku kes wanita-wanita Bosnia Herzegovina digugur. Jadi mereka tanya soalan tu kepada Syekh Jadul Haq Ali Jadul Haq, Syekhul Azhar masa tu. Boleh tak mereka nak gugurkan kandungan itu? Mereka tak nak bayi itu sebab itu hasil rogo. Syekh Jadul Haq Ali Jadul Haq menyebut dia fatwa syar'iyah boleh digugurkan. Dan dia kata kalau tak digugurkan, kamu melahirkan anak, kamu tanggung, kamu dapat 2 pahala. Itu fatwa Syekh Jadul Haq Ali Jadul Haq. Itu masa krisis Bosnia Herzegovina, pasal ramai wanita-wanita masa itu digugur. Kedua, telah sempurna sifat sebelum 120 hari. Fuqaha berbeza pendapat mengenai hukum menggugurkan kandungan di tahap ini seperti berikut. Setengah ulama Hanafi, ulama Syafi'i mengharuskan ia digugurkan secara mutlak. Mazhab Hanafi mengharuskan ia digugurkan kerana uzur syar'i. Satu pendapat lain di kalangan ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i digugurkan boleh tapi hukumnya adalah makruh. Hukum menggugurkan janin setelah ditiupkan roh. Janin yang telah ditiupkan roh merupakan jiwa yang dihormati kewujudannya. Tidak boleh melakukan sebarang kezaliman terhadap janin dengan apa cara sekalipun. Namun apabila berlaku keadaan sama ada mengutamakan nyawa si ibu ataupun janin, maka ia kembali kepada kaedah umum yang menyebut iza ta'arada mafsadatan ru'ya a'zamuhu ma dararan birtikabi akhafihima. Maksudnya apabila bertembung 2 kerosakan, maka dipelihara, ditolak mudarat yang paling besar dengan melakukan mudarat yang lebih ringan. Mana dia mudarat yang besar? Yang tu kita tolak. Macam orang lelaki tuan-tuan, dia nak bersunat ya. Mana lebih besar mudarat? Mudarat tak sunat ke mudarat sunat? Hanya orang lelaki saja mengetahui jawapan ini. Maka dalam hal ini nyawa ibu lebih wajar untuk diselamatkan berbanding janin yang cacat. Nyawa ibu lebih wajar diselamatkan dalam situasi ini. Pasal apa? Ibu merupakan asal dan janin lahir daripada si ibu. Maka menyelamatkan nyawa ibu lebih utama. Anak-anak dan suami amat memerlukan keberadaan ibu. Justru nyawa ibu lebih utama untuk diselamatkan berbanding janin demi melihara keutuhan keluarga yang bergantung kepada ketanggungjawab dan kasih sayang ibu. Ada ibu lebih baik daripada ada janin tadi. Kalau ada janin tak ada ibu, maka janin tak dapat kasih sayang lah. Kebiasaannya peluang menyelamatkan nyawa ibu lebih tinggi berbanding janin melihat kepada risiko kecacatan yang dialami. Okey? Kemudian janin cacat pula tuan-tuan. Ulama berbeza pendapat hukum menggugurkan janin cacat. Nanti kita tengok fatwa pilih macam mana. Dalam fatwa dikeluarkan oleh Darul Ifta' Al-Misriyah, disebutkan berkenaan isu ini, yakni gugur janin cacat. Sekiranya janin tersebut sudah memiliki ciri-ciri yang terdapat pada manusia serta memiliki nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membunuhnya, maka samalah halnya haram menggugurkan janin itu melalui apa kaedah sekalipun. Maknanya tak bolehlah. Alasan janin mempunyai kecacatan tidak boleh dijadikan hujah. Dalam pada itu, maknanya kalau ikut fatwa Mesir ni kena gugur. Pasal apa? Pasal janin itu cacat. Tak boleh. Tak boleh pakut pendapat orang tu. Alasan dia cacat tak boleh. Boleh tentu dia lahir nanti dia betul-betul cacat. Mesir tak guna kaedah tu lah. Dalam pada itu sebahagian pengkaji turut memberikan perincian berkenaan hukum ini. Pengguguran janin sebelum tempoh 120 hari diharuskan sekiranya terdapat kemudaratan yang munasabah.
Kayu ukur mudarat ini pula hendaklah dipastikan secara berhati-hati, teliti dan tepat yang mana janin tersebut contohnya memiliki risiko penyakit keturunan yang berbahaya atau menghadapi penyakit yang tidak dapat disembuhkan jika hidup, dan penyakit tersebut boleh diwarisi seperti penyakit berjangkit. Kalau dia hidup nanti memang beratlah. Hidup tak sempurna. Manakala kejahatan biasa yang terdapat pada anggota badan seperti lazimnya tidaklah termasuk dalam kategori hukum ini. Okey, dah kita tahu sikap fatwa Mesir. Tengok pula fatwa Perlis. Masalah gugur janin cacat. Pertama, hukum menggugurkan janin yang telah ditiupkan roh selepas 120 hari di sisi majoriti ulama adalah haram. Di sisi majoriti ulama, dia sebut dulu. Sikap Perlis ni sebut dulu haram. Melainkan kewujudan janin itu boleh mengancam nyawa ibu berdasarkan pengesahan pakar perubatan dalam bidang yang berkaitan. Walaupun dah lebih 120 hari, pakar kata tak boleh. Kalau tak digugurkan membahaya ibu ni. Kedua, pengesahan daripada pakar perubatan bahawa janin berkenaan tidak berupaya untuk hidup jika dilahirkan. Ada tuan-tuan pakar mengesahkan tak payah boleh hidup. Yang menentukan hidup tak hidup Allah Ta'ala, tuan-tuan cuma dalam dunia perubatan dia panggil ghalabatuz zan yaqumu maqama al-yaqin. Ilmu doktor tuan-tuan dia panggil ilmu yakin. Ilmu doktor dia panggil ilmu berada pada tahap zam yang kuat. Macam tuan-tuan makan Panadol. Apakah tuan-tuan makan Panadol sebab tuan-tuan sakit kepala sebelum tu, tuan makan Panadol. Panadol ni meyakinkan hilang sakit kepala atau pada kebiasaannya mampu menghilangkan sakit kepala. Pada kebiasaannya kan. Bukan yakin. Ilmu perubatan macam tu. Dia bukan yakin. Tapi ghalabatul zan yufid maqam al-yaqin. Sangkaan yang kuat boleh mengambil tempat. Jadi bila berlaku macam tu, artinya boleh gugur lah. Kalau dinasihatkan oleh doktor pakar. Kalau dikatakan janin tadi tidak dapat hidup. Adapun janin yang belum ditiupkan roh sebelum 120 hari sisi majoriti ulama. Ramai fuqaha yang membenarkan pengguguran ini jika terdapat alasan yang kukuh seperti mengganggu keupayaan hidup keluarga. Suami isteri biasa contohnya. Isteri ni dia mengandung terlalu kerap, 6 bulan sekali. 6 bulan sekali mengandung. Ada perempuan mengandung 6 bulan? Sebagai contoh lah, tak mungkin 6 bulan sekali. Mengandung terlalu kerap. Ada juga orang perempuannya suburnya membawa kepada mengandung, kerap mengandung lah. Jadi dalam bab ini orang lelaki tidak tahu apa-apa. Orang lelaki tak tahu bab mengandung, jadi tahu mengandung. Alhamdulillahillazi ata'amana. Tu yang orang lelaki juga. Tanya tak mengandung, jeng. Ada kawan saya kahwin tuan-tuan. Kahwin tu pula, orang regukan dia. Dia ni orang lelaki yang suka cari perempuan tau. Orang regukan dia. Kahwin, lepas kahwin tu, bulan pertama isteri tak mengandung. Kecewa saya. Orang tanya, macam mana boh? Ada khabar berita gembira tak? Tak ada. Berita RTM ada. TV3 ada. Mengandung tak? Tak mengandung. Jeng, jalan, gini jalan. Bulan kedua tanya, mengandung tak? Tak mengandung lagi boh. Kawan tanya gua ni boh. Perjuangan macam mana ni? Hebat tak lagi perjuangan ni? Kawan tanya. Bulan ketiga, isteri dia cek, mengandung. Nak ceritanya, orang lelaki ni suka tak suka mengandung ni? Orang perempuan saya tak tahulah. Bila tahu mengandung, daripada klinik tu, dia lari ke rumah. Mak dia nak beritahu isteri dia mengandung. Cabut selipar. Tong lari tu. Lari tu. Daripada jauh tu. Dia kata mak dia pun, apa ke benda? What happened? Saya nak beritahu isteri saya mengandung. Maknanya sukanya orang lelaki kalau perempuan tu mengandung. Kan? Tapi ada juga orang lelaki, isteri dia beritahu abang saya mengandung. Mengandung pula. Ada pula. Aku tak ada nak bergerau senda lagi kata dia. Ada juga suami yang spesies seperti itu. Adapun janin yang belum ditiupkan roh, kemudian ibu atau bapa diharamkan melakukan apa-apa tindakan yang boleh menyebabkan mudarat atau kecacatan pada janin. Ni. Sebelum itulah pergaulan tu kena jagalah. Jangan pergaulan tadi menyebabkan janin mudarat, memberi makanan yang boleh memudaratkan janin. Jangan. Sebab kalau itu yang berlaku boleh dikaitkan dengan dunia jenayah. Suami, contoh dia tak suka isteri, berlaku perbalahan. Jangan tendang perut isteri. Kalau dia tendang perut isteri memanglah gugur. Kalau kawan tu mati, suami itu bertanggungjawab. Dia kena bayar dia tu. Dari sebab berlaku kematian tadi. Jadi kena jaga. Seseorang Muslim haram melakukan apa-apa tindakan yang boleh mencacatkan atau membahayakan janin pihak lain. Ini adalah fatwa. Dan seterusnya,
akhir sekali lah, kita akan berakhir pada pukul 12 lah. Datuk akan sampai pada pukul 12. Agak-agak lebih pukul 12 pun tak apa. Fatwa berkaitan sulam bedak. Sulam bedak ni berkaitan apa ni? Rawatan antaranya kita akan sebutkan untuk menghilangkan orang perempuan ni suka sangatlah buang jeragak ni. Buang jeragak supaya kelihatan mukanya licin dan sebagainya. Sulam bedak, BB face glow, water shine, BB glow. Binatang apa aku tak berfaham. Tapi kita sebutlah. Kampung tuan-tuan nak menggirakan tuan-tuan je. Okey dah. Melalui proses memasukkan bedak ke dalam pigmen kulit menggunakan micro needle, terapi sistem derma rolling. Okey dah. Sulam bedak bertujuan mengurangkan pigmentasi bintik hitam, bekas jerawat, tona kulit tidak sekata, menutupi pori dan kulit kusam, menjadi cerah serta merta dengan rawatan ini. Kalau perempuan suka sangatlah guna kaedah ni. Biasa kan kahwin lepas kahwin 10 tahun dia akan berlaku kusam kulit berlaku kejeragatan. Jadi sebenarnya orang lelaki yang bertakwa, orang lelaki bertakwa dia tak ada isu isteri dia jeragak tak jeragak pun. Jeragak 40 kali pun tak ada apa, never mind. Tak apa lah. Tapi ada seorang perempuan memang dia nak jaga kulit dia tu, jeragak, dia tengok jeragak. Macam kiamat rumah tangga dia. Isu jeragak je. Ada setengah perempuan yang sangat jaga kejeragatan supaya tidak berlaku dalam kehidupannya. Serum bedak asas berfirman akan ditusuk ke permukaan kulit dan kekal beberapa minggu. Jadi bila kita tanya, dia kata dia bila dia ditusuk dengan jarum, tusuk dengan jarum tu, dia akan membina proses diri menjadikan muka tu awet muda. Dan kemudian dia akan menggugurkan jerawat-jerawat tu dalam tempoh-tempoh tertentu. Tapi bahan yang digunakan tu, isunya perbuatan cucuk tu haram ke? Jadi okey, itu saya tengok sikit tuan-tuan. Jadi saya tak nak banyak pasal nak kekahkan masa. Macam mana cara dia buat? Kalau kita tengok di sini, sulam bedak setakat ni tuan-tuan, berdasar kertas kerja dibentangkan kepada Tangkuasa Fatwa Negeri Perlis, sulam bedak yang dibuat di Malaysia ini 100% selamat. Tidak menimbulkan kemudaratan. Setakat inilah yang dimaklumkan kepada kita lah. Kemudian kita katakan, rawatan sulam bedak yang bertujuan untuk menutup celah pada wajah seperti bintik-bintik hitam, tona kulit yang sekata, memudarkan parut jerawat adalah harus selagi ia tidak mengubah ciptaan Allah. Tidak mengubah ciptaan Allah. Tiada unsur penipuan terhadap kecantikan wajah yang asli maupun terdedah pada mudarat selain memastikan bahan yang digunakan halal dan tidak menghalang air sampai ke kulit. Jadi mana bolehlah nak buat sulam bedak tu. Tambahan pula tujuan penggunaan produk kosmetik hanya sekadar menutupi pucat pada wajah selain melengkapkan penampilan zahir yang merupakan perkara tahsiniat selagi tiada unsur solekan yang mengubah bentuk asal. Yes. Jadi isu besarnya berlaku penipuan tadlis ataupun tidak. Macam orang perempuan kadang-kadang bila buat majlis kahwin kan dia solek dia solek muka perempuan tu hak bujur jadi 4 segi. Kata dia aku rasa student aku bolak muka dia. Apa sahaja jadi 4 persegi. Saya pernah pergi majlis student saya lah. Dijemput kahwin, kita pergilah. Student kita tu muka dia bulat. Tapi kecanggihan sistem solek tu menjadikan 4 persegi tu. 4 persegi tu muka dia. Itu apakah dengan sebab 4 persegi tu jadi haram? Taklah jadi haram, ni tak ubah sebenarnya. Ini style. Dia tidak menipu. Kemudian harus merawat wajah untuk menghilang bintik-bintik hitam, panau, jeragak dan jerawat sekiranya lebih cantik jika dihilangkan. Orang perempuan yang ada bulu-bulu tu bulu dia agak tebal didik ni. Bukan bulu apa? Bukan bulu betis tu. Ni bulu biasa Ni bulu yang agak tebal di muka dia, yang mana bulu tu telah tebal menampakkan wajahnya macam King Kong. Mana kalau suami kejut tengah malam tu, suami terkejut, siapa dia ke makhluk yang ada sebelah dia? Tengok, sejenis King Kong. Misalkan dia, kalau sampai tahap tu tuan-tuan, dia kena cabut. Perempuan dia kena cabut. Sebab mengaitkan, mana ada perempuan yang wajahnya seperti King Kong. Tidak ada orang lelaki sudi untuk memperisterikan makhluk yang bernama King Kong ini. Tambahan pula, kaum wanita diharuskan untuk bersolat. Orang perempuan boleh bersolat tak? Tuan boleh bersolat, tak ada masalah. Orang perempuan boleh bersolat untuk suami.
tampil cantik di hadapan suami itu pun cuma je jadi masalah pada kita ialah orang perempuan kadang-kadang bersolat sampai ke kubur pun solat juga. Ya, ziarah orang mati dia bersolat lebih daripada untuk suami dia. Kalau suami dia tu tak solat sungguh. Ini pengalaman biasa kan tuan. Kita balik dia bakar kembang. Kemudian bersih-bersih rumah berpeluh-peluh habis semua sekalian. Sebenarnya ini adalah fenomena biasa dalam dunia rumah tangga tuan-tuan. Bagi saya tak jadi isu. Kita pun pakai kebelekat aja je. Ya, orang lelaki di rumah pakai kebelekat aja je. Tetapi dalam dunia kita panggil peradaban dalam kehidupan suami isteri baik terjaga adab lah. Seharusnya sewajarnya isteri sentiasa menunjukkan perwatakan yang kemas, mantap. Sebab apa? Sebab salah satu rasa sayang ada pada suami ni pasal isteri dia nampak segar. Kita tengok, sebab orang lelaki tuan-tuan, saya tengok kawan-kawan saya lah, sebelum dia kahwin, cakap lucah, macam-macam cakap lucah lah. Tapi sudah kahwin, cakap lucah tak berani. Isteri ada sebelah. Baru nak bercakap, kawan tu ada sebelah. Gini. Tak berani sebab kawan tu ada sebelah. Kawan tu keling je lah, dia keling je. Gugur iman kawan tu. Rawatan kosmetik dan sebarang prosedur yang membawa perubahan anggota badan manusia tanpa keperluan adalah diharamkan. Yang ni tak boleh lah. Macam contohnya hidung dia kamik. Lepas tu dia pergi sana dia buat-buat jadi mancung. Lambat letak dinding, tembus dinding contohnya. Tu tak boleh sebab dia telah merubah ciptaan Tuhan. Dagu yang besar, dia nak kecil. Dagu tu comel, kecuali kalau dagu tu terlalu teruk. Dagu tu teruk macam ikan selayang. Ya, suami tengok pensang terus. Sebagai contoh lah. Dia nak buat normal, itu tak apa. Ini benda dah cantik, benda dah normal, kita nak ubah. Ini jadi masalah. Jadi kita sebut sini, rawatan kosmetik dan sebarang prosedur membawa kepada perubahan anggota badan manusia tanpa keperluan adalah diharamkan. Kalau tidak ada keperluan, kerana hadis la'anallahu washimat wal mustawshimat wal namisat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husn al mutaghayyirat khalqallah. Allah Ta'ala melaknat wanita-wanita yang bertatu, wanita yang meminta dibuat tatu, wanita yang mencukur bulu kening, wanita yang meminta mencukur bulu kening, dan wanita yang menjarangkan gigi untuk kecantikan. Menjarangkan gigi, bukan beris beris lain kita buat tu untuk rapat dia cantik, itu lain, itu rawatan. Ni jarang gigi, biasa dibuat oleh orang-orang jahiliah. Sebab wanita zaman dulu gigi jarang, wanita yang kategori cantik. Okey deh. Ini satu. Oleh kerana tajuk ni agak panjang tuan, kita masih ada 5 minit lagi. Satu isu saya bincang. Pergi pula hukum tanam rambut. Kebanyakan para ulama semasa mengharukan pembedahan menanam rambut, antara dalil mereka berkaitan 3 lelaki. Ada hadis tentang 3 orang lelaki Bani Israel, yang a'ma, yang buta, abras, sapak, yang aqra, yang botak, yang diuji oleh Allah dengan diutuskan malaikat kepada mereka. Apabila malaikat tersebut datang kepada aqra, yang botak, dan berkata, apa yang paling kamu sukai? Jawab lelaki itu, rambut yang cantik, dan semoga dihilangkan dariku kebotakan ini yang dipandang jelek oleh orang ramai. Lalu malaikat tersebut menggosok tubuh lelaki itu, hilanglah kebotakan darinya, kata baginda. Lalu lelaki itu dikurniakan rambut yang cantik. Ini disebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Artinya mempunyai rambut yang cantik itu tidak jadi masalah. Bahkan lelaki yang ada rambut cantik hendaklah dicantikkan lagi dengan taruh minyak, sikat rambut. Itu adalah sunnah bagi siapa yang punya rambut. Bagi sesiapa tidak ada rambut, tak nak buat apa-apa. Ini isunya, dia tak ada rambut, dia nak tanam rambut supaya ada rambut. Ada rambut dia tu nikmat. Ada rambut ni nikmat lah, boleh buat bojeng macam-macam. Jadi umur dah 60, 70 mula berlaku kebotakan. Dalam hadis ini tiada sebarang pengingkaran daripada Nabi atas permintaan Aqra untuk mendapatkan rambut yang cantik bagi menghilangkan keaiban dan kejelekan yang ada. Sekaligus mengiyakan tiadaan rambut itu adalah satu kejelekan yang dapat memeratakan mudarat pada emosi dan perasaan. Itu dah. Tapi ada juga orang perempuan tuan-tuan, dia suka suami dia kepala botak. Ada juga. Dan ada orang lelaki yang semakin dia botak, semakin dia handsome. Manakala segelintir kecil mengharamkannya. Dalil mereka ialah larangan al-wasal. Wasal ni maknanya menyambung rambut. Apabila larangan menanam rambut dimasukkan dalam kumpulan larangan al-wasal oleh sebagian fuqaha, maka beberapa persoalan berkaitan wasal perlu dirungkaikan. Kalau dia kata tak boleh tanam rambut, pasal sama dengan aktiviti menyambung rambut, ada beberapa masalah akan timbul.
Perbezaan antara wasa dan zira'ah. Zira'ah tanam, wasa maknanya sambung. Al-wasa ialah tambahan ke atas rambut dengan satu yang lain dari rambut asal. Mungkin yang ditambah itu adalah rambut juga atau selain daripada rambut. Sedangkan tanang rambut yang ditambah adalah rambut itu sendiri bersama dengan folikelnya. Melalui proses pemindahan rambut tersebut dari satu tempat ke tempat lain. Tanang rambut, biasa di Malaysia dia buat macam mana? Dia ambil rambut ujung bawah ni. Dia ambil rambut bawah, dia tanang di bahagian atas. Ayat Nabi larang tu, orang yang gugur rambut, lalu disambung rambut dia sendiri. Hak telah gugur tu ambil sambung semula. Yang tu Nabi larang. Tapi tanang rambut di sini bukan macam tu. Rambut hadir juga di bawah ni, cuma dia berlaku kebotakan di tengah. Dia ambil daripada hak bawah ni, dia tak di tengah ni. Dan macam tanang rupuk, tak ada tanang rupuk? Dia macam tu. Jadi al-wasal merujuk kepada tambahan yang diambil dari seseorang atau sesuatu yang lain. Adapun tanang rambut, rambut yang ditanang itu biasanya diambil dari orang yang sama. Perbezaan antara tanang dengan sambung. Itu isunya. Jadi cara ringkasnya, ini saya sebut tanang rambut dia. Kemudian seterusnya, apa maksud merubah ciptaan Allah yang diharamkan? Apa maksud merubah ciptaan Allah yang diharamkan? Tegahang taghyir khalqullah memiliki garis panduan, tawabik dia. Pertama, jika terdapat perintah atau keizinan maka ia termasuk dalam larangan. Mana kalau kita, contohnya kita kata orang perempuan tadi bulu tumbuh tebal sangat di sini, ada pandangan ulama yang menyuruh supaya bersihkan bulu tu, itu tidak ada masalah. Kedua, melakukan apa-apa yang zahirnya berlaku taghyir khalq pada ciptaan buruk yang di luar dari kebiasaan bagi tujuan rawatan atau memperelokkan atau memperbaiki keaiban adalah harus. Contohnya orang bayi yang dilahirkan atau perempuan yang mulut dia rabik. Tak rabik atau kena panggil rabik. Sini dia panggil apa? Sini panggil apa? Rabik juga orang. Koyak dua orang. Di sana dia panggil sister rabik dia panggil. Di sini tak tahu apa ke benda. Dijahit. Dijahit, jadi terbuka macam tu, nampak gigi saja. Jadi kita tengok pun takut. Jadi dijahit, ataupun lubang hidung dia tu tak ada lubang hidung terus. Jadi dibuat proses pembedahan, cantik lubang hidung ditangkuk. Okey, cantik je. Ini bersabit dengan dunia perubatan, tak apa. Ketika diharamkan apa-apa proses yang terdapat taghyir khalqillah jika semata-mata bertujuan menghasilkan pertambahan kecantikan. Yang ni, perempuan yang saya kata tadi dagunya sudah cantik, dia nak kecilkan lagi. Mukanya sudah cantik, nak cantikkan lagi. Yang inilah yang dilarang dan kadang-kadang mendatangkan kemudaratan kepada yang berkenaan. Keempat, jika sesuatu anggota didapati buruk, lalu dilakukan pembedahan untuk mengembalikan anggota tersebut kepada kebiasaan ciptaannya atau hampir pada kebiasaan ciptaannya, ia tidak termasuk dalam taghyir, tidak dikatakan mengubah ciptaan Allah. Macam orang lelaki tuan-tuan, kan dia ada penyakit beguk. Beguk kan? Duduk kat sini beguk tu, dia panggil silak. Bahasa Arab dia panggil silak. Beguk. Besar beguk tu kan? Jadi kita tengok dia, siapa ni? Manusia ke siapa? Kita tertanya-tanya. Beguk kan? Jadi, kaedah syarak kata, ad-darar yuzal. Kemudaratan hendaklah dihilangkan. Buatlah pembedahan. Buang beguk ni. Buang ni. Itu biasa dibincang di dalam mazhab Syafi'i. Baik. Ini hukum tanah rambut yang telah dibuat oleh pengkaji bernama Dr. Saleh bin Muhammad Al-Fauzan ni. Fuqaha yang menghukumkan haram adalah kerana mengambil hukum wasal rambut. Namun menanam rambut tidak sama dengan wasal rambut pada makna dan ilah pengharaman seperti penjelasan yang lalu. Tidak melanggar apa-apa tegahan syarak. Rambut dan folikel pada kulit adalah suci seperti yang telah dijelaskan. Rambut kepala memiliki berbagai manfaat termasuklah berlindung dari panas dan sejuk dan memperelokkan penampilan. Ini kemudian seterusnya barulah saya pergi kepada pilihan jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis. Kita ambil masa sikit. Pertama, bagaimana biasalah, mengubah ciptaan Allah pada diri manusia ialah mengubah ciptaan Allah yang boleh membawa kepada penipuan identiti diri ataupun tajlis. Adapun pengubahan seperti solekan atau rawatan kecantikan yang mempunyai kemaslahatan, tidak membawa kepada penipuan identiti diri dan tidak memudaratkan diri dan harta adalah dibolehkan. Ini untuk orang perempuan lah, adalah dibolehkan. Kedua, rawatan sulam bedak didapati tidak mempunyai unsur penipuan identiti diri dan dibolehkan jika mempunyai kemaslahatan. Maknanya walaupun kita benarkan tapi kita perlu mengaitkan maslahah. Orang perempuan tu nak buat sulam bedak, dia ada
Masalahnya apa? Kalau muka dia memang dah licin, jeragat pun tak ada, nak buat sulam bedok apa ke bendanya. Tapi kalau memang mukanya banyak jerawat, banyak jeragat, dan memang dibuat itu untuk menghilangkan jerawat-jeragat tadi, maka pada masa itu adalah kemaslahatannya. Sebab tu kita ikatkan fatwa ini dengan masalah. Kita tak benar harus terbuka macam tu. Kita benar kalau dia ada masalah. Tetapi kena ambil kira perkara kemudaratan diri dan harta. Masa kita nak buat pembedahan tu, kosnya berapa? Katakan 100,000. Kita ada duit ke tidak? Sampai berhutang-berhutang apa? Yang satu lagi, suami kita lah. Suami kita, kalau kita tanya, abang, saya nak buat pembedahan sulam bedok. Suami kita kata, apa benda? Aku sulam bedok tak pernah dengar. Bedok aku tahu lah. Suami kata, tak payah buat lah. Saya pun tidak kecewa awak ada jeragat. Tak ada masalah, tak buat, tak apa. Yang sebab mungkin isteri dia itu kecantikannya adalah naturally, secara semula jadi. Yang kedua, bahan yang haram, bahan yang disuntik tadi, dalam tu dia ada bahan halal, bahan haram. Tapi setakat yang dibentangkan kepada kami, bahan yang digunakan adalah halal. Jadi tidak ada masalah lah. Rawatan tanam rambut dan janggut dibolehkan jika memenuhi syarat dinyatakan. Syarat dia mempunyai masalah kepentingan untuk diri yang melakukan. Kedua, tidak menyebabkan penipuan identiti. Ketiga, tidak memberi kemudaratan atau mengundang kemudaratan kepada diri dan harta. Sebab buat tu mungkin jadi penyakit lain atau membazir harta ataupun melibatkan jumlah yang sangat besar, yang mana duit yang ada tu sepatutnya boleh digunakan untuk kepentingan lain terlebih dahulu. Jadi inilah pembentangan saya dah berhubung dengan keempat-empat isu yang dibincangkan di dalam kertas ini, iaitu ni dalam slide saya ni, fatwa berkaitan jarak solat qasar, tempoh dibenarkan solat jamak dan qasar, pengguguran janin, cacat dan sulam bedak, tanang rambut dan juga janggut. Jadi saya sebenarnya pada hati kecil saya memang saya nak buka pertanyaan, tapi saya dimaklumkan Datuk Mufti akan bersama kita start pukul 12. Dah, dia akan start bersama kita pukul 12 ya. Sekarang sudah pun pukul 12 5 minit. Maknanya Datuk Mufti sudah pun berada di sini. Datuk Mufti kita dah ada, jadi setakat itu sajalah. Mudah-mudahan, cuma kalau tuan-tuan apa faham ni, nakkan slide saya ni, slide yang saya bentang hari ni, tuan-tuan nak slide, tak ada masalah. Saya boleh benarkan, boleh dapatkan slide ini daripada Jabatan Mufti. Sekadar itu saja pembentangan saja. Mohon maaf ada salah silap dan lawak jenaka dan sebagainya. Sekadar itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua dengan fatwa Perlis. Satu-satu negeri yang buat satu seminar untuk dedahkan fatwa yang dibuat. Setakat ni saya tak jumpa lagi negeri lain yang buat satu seminar untuk mendedahkan fatwa kepada rakyat mereka. Tahniah kepada Jabatan Mufti dan terima kasih banyak kepada tuan-tuan sekalian kerana menyertai dan menjayakan seminar kita pada hari ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.